Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada malam ni sambungan dalam bab wudu, iaitu mengenai dengan niat. Niat ini dalam bab taharah, dalam kitab-kitab fiqh dalam bab taharah adalah salah satu daripada bab taharah adalah berwudu, suci daripada hadas. Dia dalam bab taharah ada suci daripada hadas, ada suci daripada najis. Suci daripada najis kita tak perlu niat. Kita basuh najis, kita basuh tai, kita basuh air kencing, kita basuh apa tak perlu niat. Itu suci, menyucikan najis, tak perlu niat. Tetapi dalam bab menyucikan diri daripada hadas, itu perlu niat. Contohnya tayamum, berwudu, mandi hadas, semua tu perlu niat. Sebab dia nak mengangkat hadas. Kalau untuk membersihkan daripada najis, itu tak perlu niat. Itu dipanggil dalam mimbabil matruk, benda-benda yang perlu ditinggalkan. Sebab najis ni kita perlu buang, kita perlu sucikan, tak perlu niat. Macam kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, mencuri, berzina, minum arak, semua tak perlu niat. Sebab dia perkara matruk, perkara yang perlu ditinggalkan, tak perlu niat. Tapi kalau tuan-tuan niat, dia akan dapat pahala ekstra, iaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Niat kita bincangkan pada minggu yang lalu mengenai niat ni tempat dia adalah di awal rukun. Awal rukun yang pertama dalam sesuatu ibadat tersebut. Melainkan dalam bab zakat dibenarkan, dikemudiankan niat, dalam bab puasa, dalam bab penyembelihan korban. Kita sebutkan sebelum ni. Kemudian niat tak boleh sebelum daripada rukun yang pertama, kerana dia akan jadi bila buat sebelum rukun yang pertama, dia akan jadi tidak jadi niat. Dia tak jadi niat, tetapi dipanggil sebagai satu keazaman, azam. Kemudian kalau kita basuh muka dalam mengambil wuduk, tidak kira sama ada janggut itu tebal ataupun nipis, maka perlu kita basuh berserta dengan niat ketika membasuh muka. Sebab itu muka adalah rukun yang pertama. Kalau seseorang itu niat ketika mana berkumur dan juga istinsyaq ni masuk air dalam hidung, dia niat ketika itu mengambil wuduk, itu adalah perkara yang sunat. Perkara sunat ni bukan kita bagi tahu sebelum ini, niat itu adalah rukun yang pertama. Rukun yang pertama dalam ibadat tersebut. Kalau berkumur bukan rukun, dia adalah sunat. Masuk air dalam hidung adalah sunat. Cuma seseorang yang masukkan air dalam hidung ataupun berkumur, dia niat mengambil wuduk, adakah sah ataupun tidak sah? Maka ulama menyatakan, kalau seseorang itu mengambil buat perkara sunat, berkumur ataupun masuk air dalam hidung, kemudian dia niat wuduk, maka jadi niat dia. Tapi dia tak dapat pahala sunat berkumur dan juga istinsyaq. Sebab apa? Setiap air yang kena pada mana-mana bahagian di wajah kita, kita niat, maka jadi. Cuma dia tak dapat pahala berkumur dan juga istinsyaq. Sebab perkara yang sunat, seseorang buat perkara yang sunat ni perlu niat lah. Niat untuk melakukan perkara yang sunat dalam berwuduk. Macam kita nak berwuduk, mesti kita niat kita nak berwuduk. Jadi bila kita akan basuh pergelangan tangan, maka dapatlah pahala sunat, berkumur dan juga beristinsyaq, masuk air dalam hidung. Itu semua perkara yang disunatkan. Dan seseorang yang niat ketika mana berkumur dan juga istinsyaq, masuk air dalam hidung, maka jadi niat dia. Tapi kalau dia basuh pergelangan tangan niat, maka itu tidak jadi. Sebab tak ada kena, air tak kena pada rukun yang pertama ketika wuduk.
iaitu ketika membasuh muka. Dan disunatkan dalam niat ini kita berterusan niat, berterusan niat ketika mengambil wuduk. Memang niat itu adalah pada rukun yang pertama, itu memang wajib lah. Ketika mana membasuh tangan, membasuh kepala, menyapu kepala dan juga kaki tu, kita hadirkan saja niat. Itu hukumnya sunat sampailah ke akhir. Sama macam sembahyang juga. Sembahyang ini yang wajibnya ketika takbiratul ihram kita niat Allahu Akbar. Ketika takbir tu kita niat sembahyang apa. Lepas daripada itu kita tak niat sembahyang pun tak apa. Maksudnya tidak niat tu tak berterusan. Tapi hukumnya disunatkan berterusan sampai salam. Itu yang terbaik lah. Niat mengambil wuduk ini macam-macam boleh niat. Saja aku mengangkat hadas, saja aku mengambil wuduk, saja aku mengambil fardu wuduk. Apa saja niat yang wajib, saja aku mengambil wuduk untuk menunaikan solat, sahaja aku melakukan satu perkara untuk melaksanakan solat, kewajipan solat, iaitu mengambil wuduk, itu juga dibenarkan. Apa-apa perkara wajib. Tapi kalau seseorang itu niat untuk melakukan sesuatu perkara yang sunat berwuduk, contohnya dia mengambil wuduk, niat mengambil wuduk ini untuk membaca Quran, maka dia tak boleh untuk melakukan solat dan juga melakukan ibadat fardu yang lain. Niat untuk wuduk cukup mudah, saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala, niat dalam hati. Berbeza dengan mandi. Mandi tak boleh kita niat mandi, saja aku mandi kerana Allah Ta'ala. Sebab mandi ini dia sama seperti kebiasaan, dia perlu kena ada niat mandi, mandi sunat ataupun mandi wajib. Kalau wuduk kita tak perlu sebut wuduk sunat ke wuduk fardu ke, tak perlu sebut, cukup wuduk. Sebab wuduk ni dia ada cara tertib dia, berbeza dengan mandi. Mandi tidak ada tertib dia. Jadi mandi ni lebih sama dengan kebiasaan yang kita mandi. Mandi wajib ke mandi sunat sama. Yang bezanya adalah niat saja. Dan bila sebut mengangkat hadas tu tidak memadai pada wuduk. Wuduk ini dia kena niat, saja aku mengangkat hadas kecil, ataupun mengambil wuduk. Kalau saja aku mengangkat hadas, maka itu tidak cukup, tidak memadai. Sebab hadas ni ada dua, hadas kecil dan juga hadas besar. Bila kita mengambil wuduk, kita niat dalam hati mengangkat hadas kecil. Kalau susah, kata niat dalam hati saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Kemudian seseorang yang mengambil wuduk dalam masa yang sama, dia niat untuk perkara yang lain. Mengambil wuduk tapi niat untuk dapat kesejukan, untuk niat untuk bersihkan minyak-minyak yang ada pada muka dia. Dia niat macam tu, maka hukumnya sah. Mana niat ambil wuduk tapi dalam hati ada juga niat untuk bersihkan muka daripada minyak, daripada kekotoran, maka hukumnya sah. Cuma jangan dia campur dengan sabun lah. Bila campur dengan sabun, dikira basuhan tersebut bukan basuhan wuduk, dikira basuhan menghilangkan, membersihkan muka daripada sabun. Dia kena air mutlak yang tidak bercampur dengan apa-apa sabun ataupun shampoo dan sebagainya yang ada pada muka kita. Cuma dari segi pahala ni ulama' bincang lah. Ada ulama' menyatakan pahala tetap dapat. Ada ulama' menyatakan pahala dia sama, 50-50. Ada yang kata tidak, ikut atas niat dia. Kalau niat untuk dapat sejuk lebih banyak, maka pahala dia kurang. Kalau niat berwuduk tu lebih banyak daripada mendapat kesejukan, maka pahala wuduk tu banyak. Itu perkara yang dibincangkan oleh ulama' lah. Tidak ada masalah. Yang pentingnya adalah, sebab masalah pahala kita pun tak tahu. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak pahala nak bagi kepada kita. Cuma ulama' ada bincang lah. Cuma dalam bab wuduk yang kita bincangkan tadi, hukumnya sah kalau kita niat mengambil wuduk dalam masa yang sama untuk dapat kesejukan, untuk membersihkan muka ataupun tangan kita daripada kekotoran. Kalau dia mengambil wuduk untuk perkara yang sunat wuduk, contohnya saja dia mengambil wuduk untuk membaca Quran, saja aku mengambil wuduk untuk membaca Quran, saja aku mengambil wuduk untuk masuk ke masjid, maka hukumnya tak sah. Tidak sah. Sebab perkara ini
dia wuduk, membaca Quran tak semesti wuduk, tak perlu wuduk pun tak apa. Nak masuk masjid tak perlu berwuduk, tak berwuduk pun tak apa. Jadi bila mana dia niat seperti itu, dia tak boleh, wuduk dia tidak sah, tidak memadai, mengikut pendapat yang kuat lah. Okey. Kalau dia menyelam sebahagian anggota badan dia, dia niat bersuci dalam satu takungan air, maka hukumnya tak sah, melainkan dia kena niat. Kalau dia terjatuh ataupun dia jatuhkan diri dalam air dan dia tidak niat, maka hukumnya tak sah wuduk dia, dia kena niat juga. Jadi seseorang yang mana kalau ada tempat mandi, kolam mandi, swimming pool ke apa ke, dia rendam, dia lompat masuk dalam, niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala, terus bangun, maka jadi wuduk dia. Dia tak perlu tertib. Dalam bab itu tak perlu tertib lah. Sebab apa tak perlu tertib? Ulama membincangkan, kalaulah dia selam tu dalam masa 2-3 saat je, ambil wuduk, kalau secara tertib pun ambil wuduk, tak lebih daripada 2-3 saat, mungkin 30 saat, mungkin 20 saat dia ambil wuduk. Jadi dia rendam tu tak perlu rendamkan diri dia, dia selam, tak perlu tunggu sampai kiraan tertib manusia biasa mengambil wuduk. Cukup rendam semua sekali anggota badan, bangun, niat saja ambil wuduk ketika selam tadi, bangun terus sembahyang, tak perlu tertib. Berbeza dengan seseorang yang mana law alqahu ghayruhu fi nahrin mukrahan fanawa fihi raf'al hadas sahha wudu'ahu. Kalau dia sedang naik motor, hujan lebat, pada ketika itu dia kena niat. Macam mana niat? Dia kena niat mengambil wuduk, dan juga dia niat ini untuk basuhan muka, ini untuk basuhan tangan, kemudian untuk basuh kepala, dia kena niat. Sebab itu, sebab hujan dia bukan seperti kolam yang kita rendam. Jadi dia kena niat. Ketika naik motor hujan, jadi dia kena niat lah, ini basuhan muka aku, ini basuhan tangan, ini kepala, kaki. Pastikan semua kenalah air. Kemudian kalau seseorang tu terlupa pada satu bahagian wuduk dia, dia terlupa, maka dia basuh kali yang kedua tu dianggap kali yang pertama. Kalau dia basuh kali pertama tapi siku tak basah, basuh kali kedua siku pun tidak basah juga, basuh kali ketiga baru basah, maka basuhan kali ketiga tu dianggap kali yang pertama. Walaupun 3 kali basuh, tapi dianggap kali yang pertama basuhan tersebut. Cuma seseorang yang mengambil wuduk, sekiranya berlaku keraguan ketika mengambil wuduk, dia ragu ataupun syak, maka dia kena berpatah balik. Contohnya, dia mengambil wuduk, dah basuh muka semua, basuh tangan, dah basuh kepala, dah basuh telinga semua, dia tengok ni bahagian ni macam kering je, rasa basuh macam tak sempurna, dia ragu-ragu, maka ketika wuduk dia basuh balik. Ketika sedang wuduk tu dia basuh balik tangan dia, tempat yang dia nampak kering, kemudian disambung tertib, basuh sapu kepala, basuh telinga, basuh kaki. Itu ketika berwuduk. Kalau dia ragu-ragu. Kalau dia yakin memang wajib lah, yakin memang dia wajib apa? Wajib basuh lah. Berbeza dengan orang yang mana ragu-ragu selepas sembahyang, selepas berwuduk. Dia berwuduk, lepas selesai wuduk dah basuh muka, basuh tangan, kaki semua siap, tiba-tiba nak masuk tempat solat, dia tengok macam kering ni siku. Dia ragu-ragu, dia bukan yakin dah, dia ragu-ragu, macam kering. Maka tak perlu diambil kira. Setiap keraguan ataupun rasa ketidaksempurnaan sesuatu ibadat yang kita telah lakukan, maka dianggap ibadat tersebut telah sempurna. Kita tak perlu patah balik, ambil wuduk balik, dikira ibadat tadi sah. Itu sekiranya dia ragu-ragu. Berbeza dengan dia yakin
dia yakin memang aku terlupa nak basuh dari sini, ataupun memang aku wuduk ni terlupa nak basuh tangan, maka dia kena ulang balik wuduk dia. Dia kena pergi paip, basuh balik tangan, basuh kepala, basuh kaki dia. Dia kena ikut tertib lah. Tapi itu masalahnya kalau dia yakin. Kalau dia ragu-ragu, dalam fiqh kita ni, sesuatu ibadat yang kita telah sempurna, maka timbul saja ragu-ragu, kita abaikan. Abaikan rasa ragu-ragu tersebut. Kalau tak, susah ibadat kita. Kita telah semayang, dah selesai semayang, dah beri salam, dah tengah-tengah wirid, teringat rakaat kedua tadi baca Fatihah ke tak, maka abaikan. Sebab setiap ibadat yang telah sempurna kita lakukan, kalau kita terfikir, dia akan jadi was-was, dan kehidupan kita tidak jadi kehidupan yang sempurna lah. Sebab kita duk fikir. Melainkan kita yakin tak baca Fatihah, maka kita kena semayang sekali lagi. Kalau kita rasa was-was, rasa baca tak baca, dikira baca. Itu bila selepas selesai sesuatu ibadat. Kalau sedang ibadat tu dilaksanakan, contoh ketika kita sembahyang, kita rasa belum habis lagi sembahyang maghrib, baru rakaat kedua atau rakaat ketiga, kita ragu-ragu rakaat pertama baca Fatihah ke tak, maka tambah satu rakaat lagi untuk baca Fatihah. Ketika sedang ibadat dilaksanakan, kalau dah selesai, dikira habis, dikira sempurna. Okey, kemudian dalam rukun ataupun fardu wuduk yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka ni sama ada kita yang basuh pun boleh, orang lain yang basuhkan pun boleh. Dia dalam bab wuduk, orang lain yang mengambil wuduk untuk kita, perkara tersebut makruh. Sebab wuduk ni kita yang kena buat, bukan orang lain kena buat untuk kita. Melainkan kalau orang tu sakit lah, kalau sakit, lumpuh ke apa ke, sakit, ya orang lain perlu ambilkan wuduk untuk dia. Orang lain kena sapukan muka, air dekat muka dia, percik air dekat tangan dia kalau dia uzur. Itu tak apa. Kalau dia sihat elok, orang lain yang ambil wuduk makruh. Sebab ambil wuduk kita kena bersusah payah, kita yang kena ambil. Berbeza dengan orang yang bantu. Orang yang bantu tuangkan air, ataupun orang yang pegang batang paip, pegang getah paip, dia tolong. Itu tidak jadi masalah, itu tidak makruh. Sebab apa? Dia bukan ambil wuduk untuk kita, dia bantu untuk kita mudahkan wuduk. Berbeza orang yang dia basuh muka kita, dia basuh tangan, perkara tersebut makruh. Sebab kita nak ibadat, kita lah kena buat, bukan orang lain yang buat untuk kita. Walaupun tanpa izin dia, walau bila iznihi aw bisuqutihi fi barakah wa nahwiha in kana zakiran linniyah. Kalau dia orang lain ambil tanpa izin dia, orang lain ambil wuduk untuk kita tanpa izin kita, tapi kita niat je, maka sah. Ataupun kita tergelincir dalam kolam renang, bukan kita nak lompat pun, tergelincir jatuh, terus niat wuduk jadi. Yang penting niat. Tertib. Tidak perlu tertib. Kalau rendam dalam air tak perlu tertib. Jalan terus. Dia air yang lebih 2 qullah lah, 2 qullah. 2 qullah ni makna air yang banyak. Jadi bila lebih 2 qullah, bila kita ambil rendam dalam tu, kita rendam diri kita dalam tu, kita dah boleh untuk keluar saja, kita rendam selap dalam tu, niat ambil wuduk, keluar terus balik semayang. Berbeza dengan air tak cukup 2 qullah, dia akan jadi air tu air musta'mal. Masuk air musta'mal, setiap basuhan wuduk yang pertama kita tak boleh tadah air tersebut untuk basuh najis, untuk basuh kencing ke basuh berak kita, itu tidak dibenarkan. Sebab dia air musta'mal, air telah digunakan. Air tersebut bersih, suci, tapi tidak dapat menyucikan. Dia suci. Sebab air kita ambil wuduk, kita basuh muka, kita basuh tangan, air yang turun tu, air basuh muka, air yang jatuh tu, air tersebut suci. Dia suci, bersih lah, maksud suci bersih, tapi dia tidak dapat menyucikan. Maksud dia tak boleh kita tadah air tu, kita ambil pula wuduk untuk kali yang kedua, sebab air tu air musta'mal. Berbeza dengan kalau lebih 2 qullah. Lebih 2 qullah, kalau kita ambil air, kita rendam diri kita dalam tu pun,
Orang lain boleh lagi rendam diri dalam tu untuk ambil, untuk niat wuduk juga boleh. Ataupun kalau tak nak selam, dia boleh ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia basuh muka dia, air muka jatuh dalam apa? Kolah tu. Tak apa. Dia tidak jadi musta'mal. Air yang jatuh dalam air basuhan wuduk yang pertama kita jatuh ke dalam tempat air yang apa, lebih 2 qullah, air tersebut tidak jadi musta'mal. Sebab apa tak jadi musta'mal? Sebab air dalam jumlah kuantiti yang banyak, tak jadi musta'mal. Mana orang lain boleh ambil wuduk lagi dalam kuantiti air yang banyak tadi, dia boleh ambil wuduk lagi. Ataupun nak selam dalam tu pun boleh. Tapi maksud selam janganlah pula yang masjid punya apa, tempat wuduk kita selam. Kalau rumah kita boleh jangan pula bila kita sebut boleh dekat surau masjid kita selam. Boleh kan Ustaz kan? Cahaya terjun tu kalau kita di bawah dia. Boleh? Boleh. Kita niat je lah. Kena niat. Kalau macam kalau renang tu kan dah bercampur dengan klorin. Boleh, tak apa. Dia jangan dengan syarat tak ada berubah warna, rasa, bau lah. Klorin ni kalau rasa sikit je, tak ada rasa sangat. Kena rasa sikit je. Jadi jangan berubah rasa, bau, warna. Kalau kita basuh muka, kali kedua air muka dia tu, kalau muka dia jatuh dekat tangan kita tu, untuk basuhan kedua tu, kalau kita nak buat kata 3, nak ambil sunat 3 kali, air tu macam mana jatuh kat muka tu? Boleh. Dia kalau basuhan yang pertama saya dikira air musta'mal, kita basuh muka kita, air yang pertama tu dikira air musta'mal, kita tak boleh ambil wudu untuk kali kedua. Tapi basuhan kedua, basuhan kali kedua atau basuhan kali ketiga, kita boleh apa? Tadah air tu kita boleh basuh sekali lagi muka kita. Sebab basuhan kali kedua, kali ketiga tu basuhan sunat. Basuhan sunat tak dikira air musta'mal. Macam air dalam baldi lah. Air dalam baldi, kita jumpa baldi kat luar, kita ambil wuduk, boleh? Baldi, walaupun tak cukup 2 qullah. Tak cukup 2 qullah, bukan bermaksud kita ambil wuduk dalam tu, kita basuh muka semua dalam tu. Kita cedok air, kita ambil basuh muka kat luar, basuh tangan kat luar, kemudian basuh kepala kat luar, semua boleh. Tapi pastikan air tak terpercik masuk dalam tu. Air musta'mal tu, air musta'mal tak terpercik masuk dalam tu. Kalau daripada baik tak apa. Kalau dalam baldi tu percikan tu dia memustakmalkan air tu. Tak. Dia memustakmalkan air dalam baldi itu sekiranya basuhan pertama. Sebab tu basuhan pertama kita ambil baldi, kita ambil air dalam tu, kita basuh muka kita jauh sikit daripada baldi tu untuk basuhan pertama. Dia mungkin ada percikan, dia tak masuk dalam baldi balik. Cuma kita nak make sure dia tak, kalau di luar daripada penglihatan kita tak apalah. Cuma yang penting kita ada usaha untuk pastikan jauh sikit. Basuhan pertama aja. Jauh sikit pada baldi. Jadi, kalau kita basuh muka, ambil air, basuh muka, pastikan jangan terpercik dalam baldi. Basuh luar pada baldi. Jauh sikit. Kalau ialah berapa jauh mana sini baldi tu, pos sini mungkin ada percikan, jadi dia tak menjadikan air yang sikit dari tu tak sampai 2 qullah tu jadi musta'mal ya. Kalau mungkin kita ambil macam ni, baldi ambil tuan sini, mungkin ada percikan masuk, jadi sungguh pun dia dah tak cukup 2 qullah tu. Kalau terpercik tu, kita kena tengok. Kalau terpercik, kalau setitik, 2 titik ataupun 3, itu mungkin sekira tak berubah air lah. Maknanya kalau contoh kita letak air sirap, kita letak titisan sirap, agak-agak berubah tak warna. Kalau air baldi banyak tu terpercik air, kita andaikan kalau titisan sirap, kalau 1 titik agak-agak berubah air, tak. Kalau 2 tak juga. Kalau 3 tak. Kalau 4 mungkin berubah. Jadi jangan yang terpercik tu kuantiti yang banyak. Dalam kuantiti yang banyak lah. Mana terpercik sikit-sikit tak apa. Yang terbaik basuhan pertama jauhkan diri, jauh sikit. Basuhan kedua, ketiga tak apa. Ustaz tanya sikit lah. Bab air ni kan, kadang-kadang dia selalu tak jadi masa kita di sini lah, macam di Mekah ke apa kan, air kadang-kadang dia orang basuh pakai botol. Basuh apa? Buat wudu pakai botol. Habis sikit kan.
Jadi saya ada macam kita dengar dalam YouTube pun dia kata kalau kita nak sapu tu tangan kita tak boleh angkat. Kalau kita angkat dia dah jadi mustakmal. Betul ke? Tak, dia yang jadi yang jadi mustakmal tu air yang keluar. Air keluar. Kalau kita angkat tangan kita pun tidak jadi masalah. Kalau kita basuh muka, jangan rapat dia terus. Kita nak tarik, lepas tu sapu balik boleh. Walaupun di sana ada pendapat yang kata mustakmal, tapi tak apa. Maksud mustakmal adalah air yang keluar, air yang lebihan basuh muka, basuhan wudu. Bukan tangan kita yang sapu muka, tangan kita yang sapu ni bukan yang tu yang mustakmal. Anggota wudu tu yang turun air tu yang mustakmal. Jadi kalau kita basuh muka kita, kemudian kita dah lepaskan tangan daripada muka, kita sambung balik, tak apa, tidak ada masalah. Sebab itu yang saya tengok dalam YouTube, saya pun dia mesti lekat, tak boleh angkat tangan tu. Jadi dia air tu jadi mustakmal. Jadi kelas kawat lagi kita terpaksa. Tak. Lepas tu dalam pembasuhan muka ni, seseorang dia di antara selalunya kalau dalam bab ukuran panjang tinggi lebih besar daripada lebar, tinggi lebih panjang ukuran tu berbanding lebar. Tapi dalam bab muka ni lebar lebih berbanding dengan tinggi Kalau kita ukur kita punya daripada telinga ke telinga, dia lagi besar sebenarnya daripada dagu ke ni, dahi kita. Dalil yang kita bincangkan pada minggu lalu, basuh muka sama, ayat Quran yang ayat yang sama dalam bab wudu, idza qumtum ila salah, bila kamu nak dirikan solat, kamu basuh muka kamu basuh tangan kamu sampai ke siku, kemudian sapu kepala kamu. Yang kita bincang pada minggu yang lalu sama. Kemudian had basuhan muka, atau kita panggil batasan basuhan muka yang wajib ni, wajib membasuh kulit muka. Kulit muka kita ni wajib basuh. Kemudian bulu-bulu yang tumbuh di bahagian muka, bahagian muka zahir ataupun batin, wajib basuh. Sehingga bibir kita pun wajib basuh juga. Ni bibir luar ni wajib basuh. Kemudian wa ma zahara min anfil majdu', iaitu kalau yang bahagian hidung kita kan ada bulu-bulu dekat luar ni, sekiranya ada lah bulu-bulu dekat luar, itu juga wajib basuh. Mana bukan bulu yang bahagian dalam hidung, dekat luar-luar ni, itu pun wajib basuh. Misal ataupun bawah bibir ada bulu sikit, wajib basuh. Janggut wajib basuh. Jambang juga wajib basuh. Wajib basuh tu maksudnya basuh bulu dan juga basuh sampai ke kulit. Kulit yang ada tadi pun wajib basuh. Sekben wajib basuh. Atas daripada sekben ni, atas daripada sekben kita ni, dia ada atas kawasan telinga kita, dia bahagian tepi ni. Bahagian tepi ni pun wajib basuh juga. Dia termasuk dalam batasan muka, tepi ni, atas daripada sekben. Rambut kita kan macam ni, dia dekat tepi ni, dia ada rambut sikit. Itu pun bahagian muka. Selalunya orang perempuan dia ambil wudu, kadang-kadang sekben dia, rambut dia tu kadang panjang. Bila panjang dia kena basuh dulu semua. Basuh sekben dia, rambut. Sebab sekben termasuk dalam bahagian muka. Perempuan dia beza dengan lelaki. Perempuan yang ada janggut, ada misai, wajib basuh semua. Walaupun janggut perempuan tu tebal, misai dia tebal, tetap wajib basuh. Berbeza dengan lelaki. Kalau lelaki, kalau janggut dia tebal, macam mana kita nak tahu tebal ataupun tak? Tebal janggut seorang lelaki ni, orang di hadapan dia tengok tidak nampak kulit dia, itu maknanya tebal janggut dia. Maknanya bila tebal, dia tak wajib basuh sampai ke kulit, cukup basuh bahagian luar aja, cukup basuh bahagian luar saja.
Berbeza dengan perempuan. Perempuan kalau dia ada janggut, kalau tebal pun tetap wajib basuh. Sebab perempuan ni dia tak disuruh untuk simpan janggut. Berbeza dengan laki-laki. Bila perempuan ada janggut, tak kira nipis ke tebal, tetap wajib basuh sampai ke kulit. Berbeza dengan orang laki-laki, jambang dia ataupun janggut dia, sekiranya orang di hadapan dia melihat janggut ataupun dia punya ni jambang tidak nampak kulit, maka tak perlu dia basuh sampai ke, ambil wuduk basuh sampai ke kulit. Itu untuk orang laki-laki lah. Dia berbeza tebal dan panjang. Panjang tapi nipis, wajib basuh. Kalau tebal, maka tidak wajib basuh sampai ke kulit. Cukup basuh bahagian luar. Tapi disunatkan untuk dia selat janggut dia. Selat janggut dia ketika berwuduk untuk orang yang bukan dalam keadaan berihram. Kalau dalam keadaan berihram, tak disunatkan untuk dia selati janggut kerana dikhawatiri akan gugur apa? Bulu tu. Bila gugur bulu kena bayar dam. Jadi untuk menjaga daripada tercabut bulu wajib. Buat untuk menyelati janggut sunat. Jadi tinggalkan perkara sunat untuk berjaga-jaga dalam menjaga perkara yang wajib. Tak selesai Ustaz. Ya. Itu nak untuk sapu supaya kena lah. Kadang-kadang ini dari kehidupan kita kan, ada sikit lah, mungkin macam cat ke minyak ke kan, sikit lah Minyak macam cat ke kan kat tangan kita, bukan di muka saja dia. Alamak, ada satu dot ke dua yang cat sedikit. Saya dipahamkan kalau sedikit tu dimaafkan. Betul ke tak? Tak, dia wajib kena semua. Kalau ada contoh ada cat setitik je, jadi dia kena hilangkan cat, dia kena ambil wuduk sekali lagi. Dia kena ambil wuduk. Sebab anggota wuduk dia kena basuh semua. Melainkan orang yang sakit diberi kelonggaran lah untuk dia tayamum. Tapi kalau orang yang sihat semua ni, kalau ada cat ke apa, kalau dia yakin tengok cat ada, maka pada ketika itu wajib dia hilangkan dan ambil wuduk sekali lagi. Berbeza kalau kita dah semayang, dah 1 jam dah semayang, tiba-tiba tengok tapak kaki kita ada cat. Adakah perlu semayang balik? Kita tak perlu semayang balik. Sebab lepas 1 jam tu kemungkinan kita jalan tempat-tempat lekat cat kaki kita. Tapi kalau dalam masa seminit 2 kita keluar, itu ada cat, maknanya dekat surau ni memang tak ada cat pun, tiba-tiba ada cat kaki, maknanya kita kena semayang sekali lagi lah. Mana tidak ada kebarangkalian dia kena cat selepas semayang, maknanya sebelum dia ambil wuduk dia dah kena cat. Apa dia? Tapi kalau 1-2 jam mesti yakin tadi kita buat 2 jam mestilah cat tak. Kalau sekiranya macam tu, dia kena ambil wuduk sekali lagi lah. Dia kena ambil wuduk, dia kena hilangkan ambil wuduk sekali lagi. Kalau dia tak tahu cat tu datang daripada mana, itu mungkin boleh. Dia boleh kata cat ni mungkin ketika dia berjalan keluar dari surau, dia terpijak cat sikit, jadi dia hilangkan lah. Kira semayang tadi sah. Tapi kalau dia memang yakin, memang dia kerja cat pun, dia yakin yang mana cat ni sebelum dia ambil wuduk tadi memang ada dah cat, dia kena hilangkan ambil wuduk sekali lagi. Walaupun dia dah semayang, dia tak puasan dia dah ambil wuduk, dia semayang, nak semayang dia tak, dia kena semayang sekali lagi lah. Dia kena hilangkan cat tu, kena ambil wuduk balik, kena semayang sekali lagi. Dia kena semayang sekali lagi. Sebab tu sebelum kita nak buat sesuatu benda, kita pastikan betul-betul lah bersih. Macam kita buat ibadat korban, darah kadang-kadang darah lembu kering, ada lekat-lekat ni, kita kena hilangkan lah, baru supaya wuduk kita wuduk yang sempurna. Dia kena hilangkan semua tu, darah-darah lembu tu lah. Sama juga kita ambil ketika bangun tidur, ada tahi mata yang kering, itu wajib kita hilangkan sebab dia menghalang air tu. Tahi mata kering, tahi mata yang basah tak apa. Kalau yang kering tu, yang basah yang paling baik kita buang lah.
tapi dia masih boleh kena air. Tapi tarik mata kering dia menghalang air, dia kena hilangkan tarik mata tu, ambil wuduk. Kemudian yang di bahagian kepala kita juga kena basuh. Bahagian kepala ni, bahagian apa nama ni, dahi kita, ubun-ubun ni, ubun-ubun yang depannya basuh. Tapi yang atas daripada tu kita tidak wajib basuh lah. Atas daripada tu, atas daripada tu, dia bahagian tepi daripada ni, daripada kita panggil anak telinga yang kecil ni sampai ke sini lah, itu wajib basuh. Dagu ni sampai ke tulang ni, tulang ni. Maknanya bawah ni bawah ni tidak wajib basuh. Dia hanya sampai sini je, dagu kita. Kalau kepala Ustaz, kena kulit kepala lutut saya kena. Kepala tak apa. Kepala bukan basuh semua mazhab Syafi'i kita. Kulit kepala lah, kena kulit kepala lah. Sebab yang kita kena basuh kepala. Basuh bukan kita basuh muka. Yang muka kepala tu, basuh kepala. Kepala tak, muka. Cuma kita nak sempurna, dia kena ambil sikit bahagian atas tu. Kena ambil sikit. Dia kena basuh, kena bagi lebih sikit lah. Kena kulit kepala lah. Mesti kena kulit lah, kena kulit kepala. Sikit je. Sebab mungkin ada keadaan orang tu, dia ambil wuduk tu, rambut dia yang dibasahkan rambut dia, tapi kulit kepala dia tak kena. Oh bukan. Maksud saya, basuh ni basuh muka. Kalau kepala kita tak panggil basuh, kita panggil apa? Menyapu kepala. Kalau basuh pun okey juga, boleh juga, tapi selalu kita akan sapu dengan air. Sapu kepala dengan air walaupun satu helai rambut pun tak apa. Tak perlu kena kulit, tak perlu kena kulit kepala. Kita menyapu kepala tu, kenakan air di kulit kepala ke, atau setakat sapu rambut, basahkan rambut sikit je? Kena basahkan rambut. Sama ada nak kenakan pada kulit kepala boleh, nak basuh selai rambut boleh, nak basuh sebahagian sikit rambut pun tak apa. Boleh. Walaupun selai rambut kita ambil selai rambut je basuh, boleh. Tapi itu dari segi sah lah. Tapi dari segi sempurna kita kena basuh, kita kena sapu semualah. Dari segi kesempurnaan kepala, ambil wuduk dia kena sapu semua. Sapu semua maksudnya ibu jari kita kat tepi ni, dua jari kita cantum sini, kita sapu sampai belakang, kemudian kita tarik balik depan. Ni sapu sampai belakang, kemudian kita tarik balik depan. Itu yang disunatkan lah. Sebab apa sunat? Sebab untuk meraihkan mazhab lain tau. Dalam mazhab Hanafi, sapu kepala dia kena 1/4 kepala. Macam mana nak 1/4 kepala? Tapak tangan kita ni 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kena ambil 1/4. Makna kena basahkan 1/4. Dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki semua, sapu semua kepala. Jadi untuk meraihkan pendapat mereka ni, maka disunatkan untuk sapu semua kepala. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam bab ni basuh satu helai rambut pun cukup. Tapi hendaklah rambut tadi berada di kepala lah. Jangan kalau rambut dia sampai ke sini, panjang, kita ambil hujung je basuh, itu tidak sah lah. Sebab apa tak sah? Dia kena rambut yang berada dalam bahagian kepala. Kalau rambut dia belah tengah, kemudian sampai sini rambut dia, jadi dia ambil wuduk, sepatutnya basuh rambut ataupun sapu di bahagian kepala, dia ambil hujung rambut je, maka hukumnya tidak sah. Dia kena rambut di bahagian kepala. Dia basuh rambut itu juntai je lah. Tak sah. Misai wajib basuh.
Misai ni kalau tebal macam mana pun wajib basuh, kena sampai kulit. Sebab Nabi tak suruh pun kita simpan misai macam tu. Nabi suruh nipiskan misai, bukan suruh kalau janggut tak apa. Kalau misai tebal wajib basuh, tidak diberi kelonggaran lah. Ya. Janggut yang tebal, panjang. Jadi kata nak kenakan air sampai ke dagu kan? Tak ya, luar je. Dia hanya basuh muka, basuh luar sekali je. Sapu je sekali. Kemudian dalam basuh kepala tak wajib membasuh dua nuza'ah. Dua nuza'ah ni maksud sebahagian orang dia ada rambut bahagian sini tau, tengah. Kemudian di dua-dua ni dia tak ada rambut. Dua-dua ni dia tak ada rambut. Jadi dua-dua yang tak ada rambut ni tidak wajib basuh, sebab dia tak termasuk bahagian muka. Dia masuk bahagian, dia termasuk dalam kepala. Dia tu bukan masuk bahagian muka. Okey. Kemudian yang ketiga, rukun mengambil wuduk adalah membasuh tangan. Membasuh tangan sampai ke siku. Itu hukumnya wajib bang. Dalam basuh tangan ni, sementara tu saya nak sebut dalam bab bahagian basuh muka ni, dia kena disunatkan membasuh muka start daripada atas muka. Start daripada atas muka, mana air tu daripada atas sapu ke bahagian ni, bawah, atas bawah, bukan daripada bawah naik ke bahagian atas. Itu hukumnya sunat lah. Kemudian ambil wuduk, dua-dua tangan kena, dua-dua tangan kita ada air, dua-dua tangan basuh muka dua-dua tangan. Ada sebahagian orang dia hanya basuh tangan guna sebelah tangan je, sebelah tangan. Jadi sebenarnya dalam mengambil wuduk ni, dia bukan sebelah tangan, dia dua belah tangan sunat mengambil wuduk tangan. Sama juga lepas kita amin, lepas kita selesai bacaan doa amin, amin tu kena dua belah tangan, sapu muka, bukan sapu sebelah tangan. Ada orang lepas selesai bacaan doa, dia akan sapu sebelah tangan je. Sepatutnya disunatkan dua belah tangan. Amin. Disunatkan sapu muka je. Sebahagian kita sapu semua, dada, pinggang pun sapu, kaki pun sapu. Dan sunatkan muka je. Kemudian wajib alirkan air. Itu wajib lah. Walaupun kita guna spray mengambil wuduk dalam bab basuhan. Basuh ni sama ada muka, tangan, kaki, kena mengalir air tersebut. Mengalir. Walaupun kita guna spray. Untuk bahagian kepala tak apa, sebab dia sapu. Sapu tak disyaratkan kena mengalir air tadi. Kalau tak mengalir air, maka tak dinamakan basuh. Itu nama dia sapu, maka hukumnya tak sah. Maknanya kita spray sampai mengalir air, spray sampai mengalir air, kita sapu. Itu baru sah. Okey. Kemudian kita tengok yang ketiga, menyapu dua tangan sampai ke siku lah. Siku tu wajib ke tidak? Siku tu wajib juga. Sebenarnya siku tu wajib. Sebab tak sempurna mengambil wuduk sampai siku tu sempurna basuh. Macam mana nak sempurna? Lebihkan basuhan. Sebab tu Nabi kata, aku akan kenal umat aku dengan orang yang lebihkan basuhan pada tangan dan juga kaki. Mana disunatkan separuh daripada bahu atas ni, yang terbaik sampai bahu atas. Itu yang disunatkan lah. Tapi dia bukan was-was. Memang disunatkan lebih. Lebih tu dikira-kira sampai ke bahu atas. Basuh kaki pun sama, sampai bukan sekadar separuh batis, sampai ke bawah sikit daripada lutut. Sebab Nabi akan kenal kita melalui tanda orang yang melebihkan basuhan. Hujung-hujung jari dalam kuku kalau ada perkara yang menghalang air, maka wajib kita bersihkan kuku kita. Itu termasuk dalam perkara-perkara yang wajib wuduk. Sebab wuduk takkan sah kalau seseorang itu ada kekotoran dalam kuku dia.
Dia kena bersihkan semua sekali ya. Sebab tu fitrah manusia, dia kuku dia mesti dalam keadaan pendek. Kalau kuku dia panjang, sebahagian orang dia suka simpan tau kuku satu ataupun dua jari, biar kuku tu dia simpan panjang. Itu berlawanan dengan fitrah manusia lah. Fitrah manusia biasa, dia suka dalam keadaan kuku dia pendek, dalam keadaan bersih lah. Mana bulu ketiak dia pun dia bersihkan. Semua bulu yang ada pada diri dia akan bersihkan. Tapi kalau orang yang suka simpan misai yang lebih pada bibir, kemudian ataupun perkara-perkara yang lain yang berlawanan dengan fitrah, itu tak sepatutnya lah. Sebab fitrah manusia, dia akan suka benda yang bersih. Kalau biar bulu ketiak sampai sebulan baru cukur, jadi benda tersebut berlawanan dengan fitrah. Kalau dia ada 6 jari pun, 6 jari tu wajib basuh, sebab dia dalam bahagian tangan. Kalau ada ketumbuhan pada jari, wajib basuh juga, sebab dia termasuk dalam anggota tangan. Contohnya tangan dia ada bonggol ke apa, wajib basuh juga semua, sebab dia termasuk dalam perkara yang wajib basuh, anggota yang wajib basuh, tangan. Kalau dia tak ada tangan, maka basuh yang bahagian ujungnya. Contohnya dia hanya ada siku je, dia terputus tangan sampai ke siku je, siku saja ada, maka basuh bahagian siku tu saja cukup. Kalau dia tak ada tangan langsung sampai ke bahu atas, maka disunatkan saja basuh. Sebab atas ni tidak wajib basuh, disunatkan sebab dia tak ada tangan. Perkara yang keempat adalah menyapu kepala. InsyaAllah kita akan masuk minggu depan, InsyaAllah. Sapu kepala dengan membasuh kaki. Lepas tu baru kita bincang perkara-perkara sunat lah. Perkara sunat dia ada 3 lagi yang masih berbaki, iaitu menyapu kepala, fardu wuduk, membasuh kaki, fardu wuduk, dan juga tertib fardu wuduk. Kemudian baru kita masuk perkara-perkara sunat. Perkara sunat pun banyak dalam wuduk ni. Cukup sekadar tu dulu. Ada apa soalan lagi? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang yang suka pakai tattoo tu Ustaz di sini. Tattoo Ini bagaimana tu Ustaz? Ya. Tattoo kalau ikutkan dia tak boleh sampai air tau. Tattoo. Jadi tattoo ni ulama bincangkan lah. Kalau dia buat sebelum balik, kalau dia buat selepas daripada balik, dia wajib hilangkan tattoo tersebut, sekiranya tidak memberi kemudaratan kepada dia. Sekiranya tak beri kemudaratan kepada dia. Kalau memberi kemudaratan, biarkan, tak apa. Kalau tak memberi kemudaratan yang besar, maka dia wajib hilangkan tattoo tu. Sebab apa? Sebab tattoo dia akan menghilangkan, bukan menghilang, dia akan air tidak sampai, tidak ni sampai air. Jadi dia perlu hilangkan tattoo sepatutnya. Bukan sekadar ambil wuduk. Kalau pada badan ketika mandi wajib, sepatutnya dia kena hilangkan, sekiranya tak memberi kemudaratan kepada dia lah, tak memberi kemudaratan yang besar. Sebab tattoo antara perkara yang besar lah, perkara yang besar yang tak sepatutnya orang Islam buat. Tapi ramai orang Islam buat tu tattoo. Ramai orang Islam buat tattoo. Cukup sekadar tu lah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita, insyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.